lagi kita dalam Buletin Opsi. Bersama saya hari ini Johan dan rakan penyampai. Saya Nur Amalia. Dan hari ini kita akan menemu bual ataupun berbincang berkenaan dengan tajuk yang cukup hangat pada waktu ini, iaitu pengurusan pelbagai budaya. Dan pada hari ini untuk pengetahuan semua, pengurusan pelbagai budaya ini kami telah jalankan di sebuah sekolah, iaitu di SK Methodist yang berpusat di Tanjung Malim, Perak. Okey. Jadi marilah kita teruskan dengan sesi temu bual bersama guru di SK Methodist melalui laman Webex. Untuk pengetahuan semua, temu bual yang dijalankan di Webex ini, kami menjalankan dengan guru-guru yang berlainan subjek supaya kami mendapatkan hasil kajian berbeza bagaimana pengurusan pelbagai budaya dijalankan di sekolah tersebut. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi temu bual kita bersama guru di SK Methodist, marilah kita mengenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan pelbagai budaya di sekolah. Jo, boleh awak terangkan? Baik, terima kasih rakan setugas Amalia. Baik, sebelum kita mengerak langkah dengan lebih jauh, ayo kita faham dahulu apakah sebenarnya pemahaman berkenaan dengan pengurusan pelbagai budaya yang telah pun kami jalankan. Pengurusan pelbagai budaya ini membawa maksud kepada satu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang mengiktiraf dan menghormati kewujudan kepelbagaian dalam kelompok sebuah organisasi atau masyarakat yang mengakui dan menghargai perbezaan sosio budaya dan menggalakkan dan menerima sumbangan secara berterusan. Jadi kita akan lihat bagaimana pengurusan pelbagai budaya di SK Methodist ini. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita bersiaran secara langsung menerusi aplikasi Webex bersama dengan guru-guru di SK Methodist Tanjung Malim, Perak. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Hai, sihat ke cikgu? Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Waalaikumsalam, sihat. Okey, nama saya Cikgu Nadia dan saya sebagai cikgu sains lah. Saya Cikgu Alisha sebagai cikgu matematik dekat sekolah SK Methodist. Nama diberi Cikgu Rabiatul. Saya mengajar subjek Bahasa Melayu di SK Methodist Tanjung Malim, Perak. Assalamualaikum, saya Cikgu Syazina yang mengajar subjek Sains Komputer di SK Methodist ini. Baiklah, kita telah pun mengenali sedikit latar belakang guru yang untuk kita jalankan dapatan kajian di SK Methodist ini. Jadi, kita akan teruskanlah kepada temu bual perbincangan utama kita untuk kita tanyakan kepada guru di SK Methodist ini. Jadi, Cikgu Nadia di SK Methodist yang mengajar subjek sains ini, boleh tak ceritakan bagaimana pelaksanaan pengurusan aktiviti yang dijalankan di SK Methodist yang melibatkan pengurusan pelbagai budaya ini? Apakah matlamat, bagaimanakah pencapaian dan sebagainya? Okey, Waalaikumsalam, sihat. Nama saya Cikgu Nadia dan saya akan ceritalah pasal aktiviti pelbagai budaya ni. Dalam aktiviti pelbagai budaya ni kita bahagikan kepada 3 aktiviti. Aktiviti 3S, sambutan perayaan, aktiviti bulan bahasa. Tiga-tiga aktiviti ni mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk memastikan kaum di dalam sekolah ni dapat bersatu padu, bekerjasama. Aktiviti 3S ni pelaksanaan dia melibatkan guru-guru dan murid-murid. Sambutan perayaan ni boleh dilihat daripada pelaksanaan murid-murid lah. Guru-guru pun memainkan peranan dengan memastikan murid-murid memakai pakaian dengan bebas tanpa sebarang sekatan lah. Manakala untuk aktiviti bulan bahasa, matlamatnya lebih kepada untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Dan pelaksanaan ini selalunya dilakukan oleh PSS, iaitu Pengawas Pusat Sumber. Akhir sekali kita dapat lihatlah aktiviti pelbagai budaya ni memang memainkan peranan yang penting dalam memastikan kaum tu sentiasa bersatu padu. Baiklah, terima kasih Cikgu Nadia atas perkongsian tentang pengurusan pelbagai budaya bagi aktiviti. Seterusnya, Jo. Okey, kalau sebentar tadi kita telah pun mendengar berkenaan dengan perkongsian bagaimana pengurusan pelbagai budaya dari aspek aktiviti di SK Methodist Tanjung Malim ini. Jadi Cikgu Nadia, sukalah untuk saya bertanya pula bagaimana pengurusan pelbagai budaya dari aspek pentadbiran pula. Boleh tak ceritakan bagaimana pelaksanaan pentadbiran, matlamat dan sebagainya? Silakan. Okey, untuk pentadbiran sekolah pula kita dapat lihatlah dalam penerimaan pelajar dekat sekolah ni. Sebab dekat sekolah ni dia terima semua jenis kaum, tapi dengan kapasiti lah untuk sekolah ni sama ada muat ke tak. Selain itu, sekolah ni juga dia terima murid daripada luar negara, tetapi dengan syarat murid tu kena, bukan murid tu lah, ibu bapa tu kena lah bergaji RM5,000 ke atas. Ini menurut JPN lah, dia orang yang tuntut benda tu. Betul. Okey, setakat ni saya rasa itu je lah untuk pentadbiran ni. Terima kasih kepada Cikgu Nadia atas perkongsian tentang pengurusan pelbagai budaya bagi aktiviti dan juga pentadbiran. Seterusnya kita akan meneruskan sesi temu bual kita bersama cikgu yang lain pula. Okey, kita akan teruskanlah kepada cikgu yang kedua kita, iaitu Cikgu Alisha yang merupakan cikgu matematik di SK Methodist Tanjung Malim ini. Jadi kita akan bergeraklah kepada aspek yang seterusnya. Okey, cikgu masa ni apa khabar? Sihat?
Ya, Waalaikumsalam dan terima kasih atas soalannya. Saya Cikgu Alisha sebagai cikgu matematik dekat sekolah SK Methodist ni. Okey, dari segi bilik darjah dia terbahagi kepada 3 aspek lagi lah. Dari segi susunan, aktiviti pembelajaran dan aktiviti bukan pembelajaran. Dari segi susunan kita tidak ikut kaum dan kerana susunan adalah sejarah rawak dan tapi kita mementingkan kepada kesihatan pelajar. Tapi dari segi aktiviti bukan pembelajaran pula, pelaksanaan dia melibatkan penyertaan semua. Tetapi seperti biasalah di sekolah ada pelajar yang tidak mahu melibatkan diri. Tapi itu bukanlah satu masalah kerana guru akan memberi nasihat untuk menjalankan aktiviti tersebut. Pada aktiviti pembelajaran, pelaksanaan yang dilaksanakan mengikut kumpulan bagi mengeratkan kesepaduan antara kaum. Boleh saya cakap kat sini ialah di sekolah ni kami sangat mementingkan matlamat kami iaitu kaum. Dan kami nak memastikan kaum tu bersatu padu antara semua pelajar. Terima kasih Cikgu Alisha atas perkongsian daripada aspek bilik darjah. Bolehkah Cikgu kongsikan daripada aspek co-curriculum pula? Okey, kita teruskan pada soalan kedua iaitu kurikulum. Macam biasalah kurikulum ni dia ada 3 aspek lah. Ada kelab persatuan, permainan dan unit uniform. Tu matlamat dia macam biasa untuk fokuskan kepada keseimbangan murid daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jerry. Lepas tu daripada segi jawatankuasa dan aktiviti, jawatankuasa selalunya diberikan keutamaan kepada murid tahun 6 lah kerana mereka memerlukan markah PGSK untuk sambung pelajaran ke peringkat seterusnya iaitu sekolah menengah. Manakala dari segi aktiviti, sekolah ini sangat mementingkan aktiviti lah yang melibatkan berbagai kaum seperti chorus speaking yang melibatkan kaum Melayu, Cina, India dan bola jaring. Sekolah ini sangat aktif lah untuk 2 aktiviti ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Alisha yang merupakan cikgu matematik di SK Methodist di atas penerangan berkenaan dengan bagaimana daripada aspek bilik darjah dan juga co-curriculum sebentar tadi. Cukup jelaslah saya kira macam mana pengurusan pelbagai budaya di sekolah tersebut. Jadi, kita akan teruskan lagi lah temu bual kita dengan aspek kaedah mengajar pula. Jadi, kita akan jemputlah pula Cikgu Rabiata yang merupakan cikgu bahasa Melayu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, Cikgu Rabiatul. Okey, sukalah untuk saya bertanya pula berkenaan dalam pengurusan pelbagai budaya ini dalam aspek kaedah mengajar. Mungkin Cikgu boleh ceritakan apakah kaedah ataupun teknik kaedah mengajar yang telah pun diimplementasikan di SK Methodist Tanjung Balai ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih kepada saudara Johan atas soalan yang diajukan. Berbalik pada soalan kita iaitu kaedah mengajar dalam proses pengurusan pelbagai budaya ini. Kaedah yang dijalankan adalah kaedah mengajar secara berkumpulan. Tambahan pula, sekolah ini turut menjalankan kaedah secara dwibahasa kerana wujudnya kelas DLP atau dikenali sebagai Dual Language Program. Kaedah mengajar yang dijalankan di sekolah kami sememangnya memberikan impak yang baik dalam hubungan antara kaum. Cara seorang guru itu memastikan kaedah mengajar yang digunakan adalah berkesan adalah dengan mengajukan soalan kepada murid untuk dijawab. Guru juga menulis impak selepas sesi pembelajaran. Walaupun sebarang peperiksaan tidak dijalankan lagi, tapi latihan yang diberikan dijadikan penanda untuk menilai tahap pembelajaran murid di sekolah ini. Dari segi aktiviti pula, kami banyak menjalankan aktiviti berkomputer. Contohnya, kami menggalakkan para pelajar menggunakan permainan dalam komputer seperti Kahoot, Quizizz dan sebagainya. Berdasarkan pemerhatian saya, murid yang berasal dari Nigeria terutamanya lebih tertarik dan berasa seronok ketika aktiviti seperti ini dijalankan. Semua murid daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan juga Nigeria terlibat dalam aktiviti ini. Cara aktiviti ini dijalankan adalah secara berkumpulan. Berdasarkan apa yang saya lihat, panitia sains menganjurkan pelancaran roket di padang sekolah dan mendapat sambutan yang baik oleh murid daripada pelbagai kaum di sekolah ini. Akhir sekali, dari segi tanggungjawab dalam pengurusan pelbagai budaya di sekolah ini, guru memainkan peranan penting dalam berkomunikasi dengan murid. Saya amat menekankan bahawa guru di peringkat sekolah rendah ini perlu sentiasa berdamping dan berkomunikasi dengan murid di dalam kelas. Jika berlakunya sebarang pertelingkahan, guru perlu pantas bertindak untuk mengelakkan sebarang perkara buruk berlaku. Guru sekolah ini juga berperanan dalam menekankan tentang hubungan perkauman yang baik di sekolah. Tambahan pula, ibu bapa juga turut bertanggungjawab dalam membentuk anak-anak mereka dalam menyatu padukan kaum di sekolah. Kerana ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dengan murid berbanding guru. Pemimpin juga turut memainkan peranan penting dalam hal ini untuk memastikan kemenjadian murid pelbagai kaum di sekolah. Jika semuanya memainkan peranan masing-masing, maka matlamat dalam pengurusan ini akan tercapai dan memberi impak positif kepada murid, sekolah, pihak luar dan juga negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Rabiatul atas perkongsian sebentar tadi. Marilah kita teruskan sesi temu bual kita
Baiklah, saya nak tanya kepada Cikgu Syazwina, apakah matlamat dan juga pelaksanaan bagi aspek kurikulum di SK Methodist ini? Ya, terima kasih di atas soalan yang diberi oleh Johan dan Emilia. Matlamat yang ingin dicapai dari segi kurikulum bagi sub atau aktiviti ini adalah para pelajar dapat menambahkan ilmu mereka dari aktiviti kurikulum tambahan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah menganjurkan hari nilai yang telah mendapat sambutan baik dari seluruh para pelajar. Apa yang saya dapat lihat sebagai guru di SK Methodist ini, dari kegiatan hari nilam, para pelajar lebih suka membaca dan mereka tidak mempunyai kesukaran untuk berkomunikasi antara satu sama lain tidak kira kaum. Seterusnya, dari sub-faktor tanggungjawab, matlamat yang ingin dicapai adalah agar setiap panitia mengadakan sebarang aktiviti yang dapat menambahkan ilmu para pelajar dengan aktiviti yang menarik. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dari setiap panitia adalah mereka telah mengadakan sudut-sudut info seperti sudut sejarah, sudut Islam dan sebagainya di sekitar kawasan sekolah. Dari segi aktiviti pula, sekolah ini ada jawatan kuasa di antara kelas agar tidak terjadinya pertelingkahan antara pelajar dan tugas ahli jawatankuasa ini adalah untuk memastikan agar tidak berlakunya perselisihan faham antara mereka dan menanamkan nilai hormat menghormati antara kaum. Saya rasa sekian saja itu daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Syazwina di atas penerangan daripada aspek kurikulum sebentar tadi. Jadi kita telah dengarkanlah daripada aspek pentadbiran, kaedah mengajar, kurikulum dan juga sebagainya berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu pengurusan pelbagai budaya. Jadi Amalia, boleh tak bagi sedikit rumusan berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini? Daripada sesi temu bual yang kita jalankan, kita dapat rumuskan bahawa pengurusan pelbagai budaya ini merupakan aspek yang penting bagi setiap sekolah. Hal ini dikatakan kerana faktor-faktor yang melibatkan seperti faktor pentadbiran, bilik darjah ini telah menjadikan kemajuan murid itu dan sekolah itu menjadi harmoni. Jadi ikatan antara guru dan pelajar yang sangat erat ini menjadikan proses pembelajaran itu lebih berkesan. Baik, terima kasih kepada saudari Amalia di atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita telah dengarkanlah perbualan dan juga temu bual kita bersama-sama dengan cikgu di SK Methodist ini berkenaan dengan tajuk pengurusan pelbagai budaya, dan kita telah bincangkan pelbagai aspek yang telah pun dikupas oleh guru. Jadi saya kira masa mencemburi kita. Jadi itu sahaja untuk waktu dan ketika ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Thank you.